Selamat pagi dan terima kasih kepada para panelis kerana sudi menghadiri perbincangan pagi ini. Saya mulakan dengan memperkenalkan para panelis kita. Yang paling jauh sekali adalah Encik Haris Muhammad Ibrahim, beramal Guaman. Beliau adalah peguam dalam beberapa kes mengenai hak-hak yang dilindungi oleh perlembagaan persekutuan. Beliau juga hadir sebagai peguam pemerhati dalam berbagai kes termasuk kes-kes Syamala, Lina Joy dan Mufti yang mungkin akan diperbincangkan pagi ini. Haris adalah ahli Persatuan Kebebasan Sivil Malaysia dan juga Persatuan Hak Asasi Manusia Malaysia HAKAM. Dari bulan Januari 2006, beliau telah terlibat secara aktif dalam penganjuran daya usaha gabungan Artikel 11 termasuk forum-forum umumnya. Di tengah adalah Cik Nur Hayati Kaprawi, bertugas sebagai pengurus program di Sisters in Islam, sebuah pertubuhan bukan kerajaan dengan misi untuk meningkatkan kesedaran mengenai prinsip-prinsip Islam yang sebenar, prinsip-prinsip yang memuliakan konsep kesaksamaan di antara wanita dan lelaki dan berjuang ke arah pembentukan masyarakat yang mendukung prinsip-prinsip Islam seperti kesaksamaan, keadilan, kebebasan dan martabat dalam negara demokrasi. Di sebelah saya, Cik K. Shanmuga adalah seorang peguam bela dan peguam cara di Kuala Lumpur dan mempunyai diploma pragraduan di dalam undang-undang dan amalan syariah daripada Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Beliau adalah peguam bagi beberapa orang yang kata kebebasan beragama mereka telah dicabuli oleh kerajaan. Beliau kini di dalam jawatan kuasa kerja gabungan Artikel 11 dan juga menasihati Majlis Perundingan Malaysia Agama Buddha, Kristian, Hindu, Sikh dan Tao. Bagaimana bermulanya gabungan Artikel 11 ini? Artikel 11 ditubuhkan pada tahun 2004 apabila timbulnya kes Syamala, dikenali sebagai kes Syamala, iaitu seorang wanita Hindu yang suaminya yang pada masa itu juga seorang Hindu telah memeluk agama Islam dan kemudian pergi ke mahkamah syariah untuk mendapatkan hak penjagaan anak-anak, dan bukan sekadar itu sahaja, malah menukarkan agama anak-anak mereka kepada agama Islam. Jadi Syamala sebagai seorang ibu kepada anak-anak tersebut merasa bahawa terdapat ketidakadilan di dalam proses tersebut kerana beliau tidak diminta persetujuannya supaya anak-anak tersebut ditukarkan agama. Jadi apabila beliau pergi ke mahkamah tinggi sivil, dia diberitahu bahawa supaya pergi ke mahkamah syariah. Keputusan mahkamah tinggi sivil telah menjadi satu kejutan bagi sebahagian besar masyarakat umum dari dua segi. Pertama, hakim mahkamah tinggi sivil akui disebabkan Syamala beragama Hindu, maka hakim akui mahkamah syariah tiada bidang kuasa asasi dia terhadap Syamala. Tetapi dalam isu kesahihan atau tidak pengislaman kedua anak Syamala, hakim memutuskan perkara itu perlu diputuskan oleh mahkamah syariah. Sesudah mahkamah sedar Syamala tidak boleh ke mahkamah syariah, hakim memutuskan perkara itu perlu diputuskan oleh mahkamah syariah. Dan seterus kemudian, yang arif mahkamah tinggi sivil memberi nasihat kepada Syamala dalam keadaan sedemikian, pohon bantuan daripada majlis agama. Jadi ramai orang terkejut. Seorang ibu beragama Hindu merisaukan kebajikan anak dia, kini disuruh menghadap ke majlis agama minta bantuan disebabkan mahkamah tinggi sivil memutuskan mahkamah sivil tidak berupaya, tidak berbidang kuasa untuk membantu dia. Dan sudah bagi nasihat sedemikian, kemudian mahkamah memutuskan hak jagaan diletak dengan Syamala. Ya, dengan syarat. Syarat ni amat payah Syamala mematuhi. Dengan syarat Syamala tidak boleh mendedahkan amalan agamanya kepada anak dia. Jadi
secara langsung amat mustahil Syamala menjaga anak tanpa mendedahkan kedua budak itu pada agama dia sendiri. Maka kedua aspek keputusan ini menjadi satu kejutan besar. Jadi apabila terdapat percanggahan sebegini daripada segi undang-undang, jadi bagaimanakah seorang yang bukan Islam boleh menuntut keadilan di dalam hal-hal sebegini, yang terutamanya dalam isu penukaran agama, apabila salah seorang ahli keluarga telah menukar agamanya. Jadi apabila isu ini tidak diselesaikan dengan lancar, maka perlunya satu penyelesaian yang baik harus diselesaikan oleh pihak kerajaan dan semua segala pihak daripada belahan agama. Jadi atas prinsip keadilan inilah maka sistem Islam bersama dengan beberapa pertubuhan lain menubuhkan gabungan Artikel 11 supaya mencari penyelesaian bagi mendapatkan keadilan bagi semua pihak. Pada pendapat saya, kedua aspek keputusan itu yang menjadi asas penubuhan Artikel 11. Ya. Kenapa nama Artikel 11? Pada ketika itu, kes Syamala ada menyentuh isu agama, ada menyentuh isu hak seorang ibu memain peranan dalam pendidikan agama anak dia sendiri. Jadi ada juga berkait dengan isu agama. Pada masa yang sama pun mahkamah tinggi, dan pada ketika itu pada tahun 2004 kes Kamaria Ali, seorang ustazah daripada Al-Azhar University telah mengisytiharkan diri dia murtad daripada Islam, ya. Dan beliau bersama 3 orang yang lain telah mengalami kesukaran untuk menegakkan apa yang ada pendapat di segelintir kami, ya, adalah hak pemberian pelembagaan kepada keempat-empat orang ini. Jadi itu pun juga menjadikan isu agama. Mungkin secara tak langsung disebabkan isu-isu semasa pada ketika itu berkait dengan agama. Pasal 11 perlembagaan, artikel 11 perlembagaan adalah berkaitan dengan agama, maka mungkin atas sebab itu nama artikel 11 dipakai pada ketika itu. Isu ini adalah mengenai rakyat Malaysia mendapatkan keadilan melalui proses-proses mahkamah. Mungkin disebabkan nama yang kita pakai artikel 11 memberi gambaran seolah-olah gabungan ini ambil berat hanya berkenaan agama semata-matanya. Kebetulan sebaliknya, kalau isu Syamala dianalisirkan, kebetulannya isu yang menghadapi masyarakat adalah isu access to justice, iaitu ruang untuk rakyat ke mahkamah memohon keadilan. Sebagai orang Islam, dan sistem Islam adalah satu pertubuhan Islam, adalah satu kezaliman sekiranya kita membiarkan orang-orang bukan Islam terkapai-kapai tidak mendapat keadilan. Kita tidak boleh, keadilan bukan hanya kepada orang Islam sahaja, keadilan adalah kepada semua pihak. Judgement dari mahkamah itu adalah isu lain, tapi yang penting setiap orang diberi hak untuk melalui proses-proses untuk mendapatkan keadilan. Sekarang proses itu sendiri telah dinafikan kepada kes-kes seperti Syamala dan kes Balu Mufti. Syamala telah membawa ke hadapan kali pertama Mahkamah Tinggi Sivil maklumkan seorang litigan minta maaf. Mungkin tuan ada hak, tapi mahkamah tidak boleh menawarkan remedi. Sebelum ini tidak pernah diputuskan di mana-mana mahkamah tinggi di Malaysia hak ada, tetapi mahkamah tidak boleh menawarkan remedi.